So bergantung. Okay, bergantung. Okay, right. Terusnya kita tengok. Yang ini cikgu dah tunjuk tadi, selection. Okay, kita tengok bila single selection, ini adalah single selection, ini adalah double, ini adalah nested. Tengok cara dia. So, kalau single selection, dia hanya ada satu sahaja dia punya proses. Ya, okay. Alright, mungkin ada lain juga. Tetapi dia akan lompat, okay. Dia akan lompat masuk ke sini. Okay. Untuk double selection, kita ada dua belah. Nampak? Maknanya, so pilih salah satu. Nak proses satu atau proses dua. Okay. Sama ada dia buat yang ini ataupun dia buat yang ini. Okay. Tetapi untuk single ini, dia hanya buat proses satu saja. Okay. Kalau ini false, dia lompat ke bawah. Nampak? Kalau false, dia terus pergi ke bawah dan dia akan sambunglah apa sahaja statement ataupun proses di bawah ini. Okey. Tetapi ya untuk nested pula, untuk nested, okey, kita tengok dia ada daripada sini. Okey. So kalau false, dia check lagi. Okey. Alright. So maknanya mungkin dia akan ada macam cikgu kata tadi 3 ataupun 4 diamond yang dia akan guna. Okey, maknanya condition dia akan ada 4 dan 5. Tetapi ingat, walaupun kita ada 3 ataupun 4 diamond, macam dalam ni ada 2 diamond sahaja, okey. Tetapi dia hanya buat satu sahaja, satu action sahaja yang dia ambil. Ingat, dalam selection control structure, apa pun dia hanya buat satu sahaja. Ya, dia tak buat semua. Okey. Right? Okay, and then kita ada looping tadi, cikgu dah cerita. Yang penting dalam looping, apa kamu kena ingat? Dalam looping, mesti ada 3 benda ataupun 3 komponen dia. Okey, yang pertama ialah LCV. LCV ialah loop control variable. Maknanya, variable inilah yang akan bantu. Ya, kita akan initialize dia. Okey. So kalau tengok sini kita initialize. Okey. Yang kedua ialah di sini. Yang kedua ialah kita test LCV kita. Maksudnya sama ada dia dah lebih besar ke dia dah lebih kecil. Okey. Daripada LCV tadi. Okey. And then incrementation di sini bermaksud kita update. Kita update LCV kita. Update ini kena faham. Dia boleh jadi increment dan dia boleh jadi decrement. Okey, so bergantung kepada soalan. Okey, so kita akan tengok nanti antara Sentinel dengan counter control. Okay, so clear. Setiap kali kamu buat looping, pastikan mesti ada 3 benda ini. Ya, initialize. Okay, cikgu ulang balik ya. Initialize, loop control variable. Mesti ada test, loop control variable. Dan yang ketiga ialah update, loop control variable. So, kalau dalam looping kamu ini tidak ada ketiga-tiga ini, okey. So, bermaksud looping kamu tu salah lah. Repetition kamu tu tak betul lah. Sebab dia tak boleh naik balik. Okey. So, sekejap lagi kita akan tengok ya apa yang cikgu maksudkan. Boleh setakat ini? Okey, you all? Boleh, madam. Okey, madam. Okey. Alright. Madam. Okey. Okey. So sekarang ni apa kaitan step dalam problem solving dengan control structure? Okey, apa sangkut paut? Supaya you nampak kesinambungan dia.
Ya, apa kaitan dua benda ini? Okey, kenapa perlunya kita faham benda ini? Okey. Dalam kita nak menyelesaikan masalah, ya. Okey. Kita perkara pertama kita kena kenal pasti dulu control structure ini. Kalau kita tak kenal, ya, kalau kita tak kenal, semua ni proses ini akan jadi tak berjaya. Ya. So kena faham yang ini dulu. Okey, bila tengok soalan kita tahu bahawa dia adalah sequence ke, dia adalah apa ke, dan barulah kita boleh selesaikan masalah itu. Okey. Kalau tidak, you hafal sahaja ni semua ni, tak ada guna. Kenapa? Sebab you tak kenal benda ni lagi. So, you kena tahu. Bila tengok je soalan, you tahu, oh, ini apa maksud dia. Ini soalan struktur yang mana. Macam mana you nak selesaikan. Sebab, dari segi dia bergantung kepada kontrol struktur apa yang you nak selesaikan. Okey? Okey, kita tengok ya supaya you nampak nanti. Okey. So dalam problem analysis ya, tadi cikgu dah terang dah, cikgu dah tunjuk dah. Satu, kita buat apa? Kita kenal pasti type of control structure. Ya, type of control structure. Okey. Kita ada sequence. Okey, cikgu ulang balik ya. Kita ada selection. Dan selection juga ada 3. Kita ada single. Kita ada double. Dan kita ada nested. Dan yang ketiga ialah repetition. Okey. Ataupun looping, setengah buku panggil. Ya. So yang ini ada 2. Counter, C-O-U-N. Okey, counter, control. Dan juga sentinel, ya. Sentinel, control. C-E-N, ya. Sentinel, control. Ya. Okey, Allah. Control. Okey. So, yang kedua, barulah kita buat IPO dia. Okey. Sebab kalau kita tak kenal pasti yang ini, memang kita tak boleh proceed ke sini. Okey. Right. Itu yang penting kena faham. Ya. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok soalan yang ini. Mari kita sama-sama kenal pasti setiap control structure ini. Madam nak tengok balik kejap tadi. Oh, yang belakang tadi. Okey, Sat ya. Okey, sini. Alright, boleh? Okey, boleh. Alright. Dah ya? Okey. Boleh, madam? Ya, apa dia? Boleh. Boleh, madam. Okey. Boleh. Okey. Right, seterusnya kita tengok satu-satu dulu. Kita kenal pasti dulu macam mana kita nak kenal. Bila tengok soalan itu, dia ni duduk di mana. Okey. Alright, yang pertama kita tengok problem statement yang pertama. Okey, dia kata calculate and display an area of a parallelogram. Okay. An area of a parallelogram. Okey. So maksudnya dia suruh kira area sahaja. So dia dah bahagi dah. Dia kata area sama juga dengan base darab dengan height. Okey. Dan soalan dia kata an area of a. Satu sahaja. So satu sahaja. Yang ini kita kira type control structure apa ni you all? Sequence. Okey, sequence. Senang kan? Sequence. Sebab you all dah tengok. Dia kata an area of a. Satu sahaja. Okey, dan kamu tahu. Kalau nak kira, dalam kepala kamu boleh bayang dah. Okey, so ini dia je yang dia kena buat. Betul? Dia kena baca dan dia tulis formula ini. Betul? So kalau kamu tengok, dia punya adalah linear. Ya, maknanya dari satu statement kepada statement yang lain. Okey. So tengok yang kedua. Dia kata write pseudocode that prompt the user to enter the coordinate
Okay. So enter kamu tahu dah maksudnya itu rate of 2 points and then calculate the straight distance between them. So dia bagi dah formula yang ini. Okay. Dia bagi dah formula yang itu. Okay. So maknanya you boleh bayang dalam kepala. Okay. Maknanya dia nak read XY. Okay. Okay, yang ni kalau tengok dalam ni ada 4 kan? XY, Y1, X2, Y2. Okay, nampak tak? Dia dah bagi dah. Dia punya variable dekat sini. Okay, so apa masuk je formula? So, kamu nampak juga dia adalah linear. Ya, maknanya process by process. So, ini juga adalah sequence. Okay. So, sebab itu bila kamu tengok sahaja problem statement yang dibagi, ya, bila kamu tengok berapa proses yang akan terlibat. Adakah proses itu daripada satu kepada satu kepada satu? Ataupun adakah dia ada pilihan? Okey. So kalau kita tengok yang dua ini tak ada. Pilihan pun tak ada. Dia just suruh kira. Okey. Daripada sini ke sini. So you nampak dia adalah sequence. Okey. Boleh clear setakat ini ya? Alright? Boleh? Hello? You all? Clear. Boleh, madam. Boleh madam. So, seterusnya. Okay. Dia kata draw a flowchart that prompt the user to enter the price. Okay. And the discount. Then calculate and display the new price. Okay. So you tahu dah. Okay. Right. So you tahu bahawa dia nak kira discount. Okay, dia nak kira discount ni. Okay, nak kira discount, kita kena baca dululah price dia. Okay, discount dia. Okay, kemudian kita kira. So, sini ialah formula dia. So, maknanya dari satu statement kepada statement yang lain, ya, tak ada pilihan juga. So, dia adalah sequence juga. Okay. Alright. Seterusnya, to convert entered number of days. So, dia bawa masuk number of days, ya. Number of days maknanya kepada tahun, bulan dan juga days. Okay, so kamu boleh nampak maksud dia ada days. Okay, sini days. Dia nak jawapan dalam year, dalam months, dalam days juga, ya. So, kamu tengok proses dia. So, ada jugalah, linear jugalah. Tak ada pilihan apa pun. Tak ada suruh ulang banyak kali pun tak ada. Okay, so dia juga adalah sequence. Okay. Right. Okay, seterusnya. Okay. Kita tengok soalan seterusnya. So, tadi keempat-empat soalan ini semua adalah soalan sequence. Ya, sequence. Okey, so kita tengok soalan seterusnya. Kena ingat, ya. Okey. Write an algorithm in pseudocode that will read time. If the time is 12, output lunch time. Ada berapa pilihan di situ? Beritahu kat cikgu. Ada berapa pilihan? You all? 2. 2 pilihan? Ada berapa action? Satu-satu. Okey, nampak. 1. Dia kata kalau time itu 12, kita bawa keluar lunch time. So ada satu sahaja action. Okey. Nampak? Satu sahaja action. So, kalau satu sahaja selection, ya, dia ada pilihan sini, betul? Okay. Dia senang bila tengok dalam soalan, dia ada perkataan if. Okay. So, itu kita dah tahu dah selection. Dan selection dia jenis apa? Macam cikgu kata, dia hanya ada satu sahaja action. Kalau satu selection, maknanya dia adalah single. Nampak? Boleh? Ya? Okey, sebab kita tahu selection ada 3 ya. Kita ada single, double dengan nested.
Okay. So, kita tengok yang kedua. Dia kata that will read a number. If the number is greater than 50, okay, itu adalah condition dia. Okay, add 20 to the number. So, ini adalah action dia. Okay. Ada berapa action? 1. 1. So, kalau 1 maksud dia adalah apa? Single selection. Single selection. So, kalau single selection, kita akan tengok sekejap lagi macam mana kita nak tulis IPO dia. Okay. Alright. Dah nampak dah? Macam mana yang dikatakan single selection? Sebab selalunya pelajar confuse. Yang mana satu single selection, yang mana satu double selection, yang mana satu nested selection. So kalau tengok, you pergi tengok dia ada berapa action. So kalau satu action, maksud dia adalah single selection. Itu yang penting, kena tengok yang itu. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. So, tengok yang seterusnya ini, dia ada berapa action? Beritahu kat cikgu, apa action dia? Apa condition dulu? Apa condition? Condition dia apa? Over 17. You over 17. You are over Ini 17. ialah condition. Action dia? Action dia apa? Display message. Display. Dia akan display benda message. ini. Ya? Okay. So, ini adalah action. Ada berapa action? How many Satu. action do we have? Only one, right? Okay. So, Satu. kalau satu, dia jadi single selection. Okay. Right. Seterusnya, dia kata write a program that displays the lowest, the lowest and highest of two integers entered by the user. Okay. So, ada berapa condition dia dulu beritahu kat cikgu. 2. Condition dia apa? Condition dia apa? Num 1 bigger than num 2. Number 1 is bigger Okay. than number 2. So, kita nak cari lowest dengan highest, betul? Okay. Betul. Okay, so sekarang ada berapa action kalau you baca soalan ni, ada berapa action sini? 2. 2. Ada berapa? Ada 2. So bila ada 2, maksud dia menjadi apa? Jenis selection apa? Double. Double Double selection. So bila ada 2, dia jadi double selection. Okay? Tak susah nak kenal pasti dia. You tengok condition dia, you tengok ada berapa action yang dia akan buat. Kalau satu sahaja, so single selection. Kalau 2, it means that double selection. Okay? Right, kita tengok seterusnya. Okay. Dia kata, write an algorithm in flowchart that will read A. If A is greater than 200, subtract 80 from A, otherwise multiply A by 3. Okay, condition ada berapa? Condition ada berapa? Condition ada 1. Action ada berapa? 2. 2. So kalau 2, dia Double jadi selection. apa? Double selection. Okay. Sebab yang ini penting. Once you dah faham yang ini, barulah kita boleh nak tulis IPO itu. Okay, seterusnya. Dia kata, write an algorithm in flowchart that will accept the age of a person. Okay. And display message. Okay, you can now get a driver's license.
if you are over 17, otherwise display you are not old enough. Ada berapa condition? Satu. Satu condition. Berapa action? Dua action. So maksud dia, okay, dia Double. akan ada double selection. Double. Okay. Okay, seterusnya kita tengok. Okay, dia kata that prompt the user to enter the average. If the average is greater than or equal to 80, okay, dia kata output the message promoted, otherwise demoted. So kita dah nampak ada berapa action, ada berapa ada berapa condition, ada berapa action. So kita tahu ada satu condition, betul? Dan dua action. So itu adalah double selection. Okay. Okay, cikgu pergi terus ya. Okay, so kita tengok seterusnya. Dia kata that request the user to input the birth year. Subtract this from the current year. Okay. If the result is over 25, okay, I am adult. If the age, okay, 13 and 18, I am still teenager. If the age is under 13, display I am a child. Okay. Ada berapa condition? 3. 3 condition. Ada berapa action? 3. 3 action. So ini adalah Nested if. nested selection. Ya? Okay. Right. Hari tu dalam dalam UPS ramai yang salah. Bila kita kata type of selection control structure, kita ada 3, iaitu single, double dengan nested. Okay, yang if else itu adalah, kita panggil dia adalah statement. Ya, itu adalah statement. Yang bila kita sebut control structure, kita akan sebut single, double dan juga nested. Okay, so pastikan kamu menggunakan term yang betul. Okay, kita tengok seterusnya. Dia kata an acute angle is less than 90. Okay, maknanya kalau acute less than 90. Obtuse less than 90. Right angle, okay, is equal to 90. So dia kata using this information, write pseudocode that accept an angle in degrees and display the type of angle corresponding to the degrees entered. So ada berapa condition? Ada berapa condition? 3. Ada berapa action? 3. 3. Okay. So dia adalah nested selection. So daripada sini, macam mana kamu nak pasti? Kalau single selection, dia ada berapa action, ada berapa condition, ada berapa action? Single selection, dia akan ada berapa action, ada berapa condition? Beritahu kat cikgu. Satu condition, ada berapa action? Satu action. Satu action. Okay, double selection, dia ada berapa condition? Satu condition, 2 action. Dua action. Nested selection, dia ada berapa condition? Dia Lebih mesti daripada ada 1. kurang-kurangnya 3, betul? 3 ... betul? Ada berapa action? So dia akan ada 3 action. ... juga kan? Mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5. Nampak tak sekarang?
So kita boleh buat dah. You boleh kenal pasti dah. Itu adalah selection yang mana. Betul tak? Dah nampak ke tak nampak lagi hampa? Boleh nampak tak? Nak kenal pasti itu soalan selection ke itu soalan sequence. Okey. Dan dalam selection juga yang mana satu single selection, yang mana satu double selection, yang mana satu nested selection. Boleh? Clear ya? Yang ini penting ni. Yang ni penting ni. You kena faham. Ya? Okey, tengok dekat soalan tu. Bawa keluar. Ya? Ada berapa condition, ada berapa action. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey. Dia kata write the flowchart for the following problem. From the user to enter a number. Okey. A negative number is entered. Okey, kalau number tu negatif. Kalau kosong, if the number is kosong. Kalau positif, number itu positif. Okey, so kita tengok di sini, dia ada 3 condition, 3 action. So dia jadi nested selection. Okey, alright. Seterusnya. Okey, kalau temperature, go play golf kalau 80. Kalau temperature ini, pi main put on jacket. Kalau tidak, ini adalah put away, dia kata it is too cold. Alright. So dia ada berapa condition? 1, 2. Sepatutnya yang ini, dia ada satu lagi condition lah. Tetapi dia tak bubuh. So maknanya kalau mana yang less than 70, ya, less than 70, sepatutnya dia ada di sini. Dia kata okey, kalau greater than or equal to 80. Okey. Yang lagi satu ialah greater or equal to 70. Okey. So sepatutnya yang akhir ini ialah yang less than 70. So sebab itu dia ada juga 3 condition tapi dia tak sebut lah. So dia ada 3 action. Okay. Right. Right. Seterusnya. Kita tengok ni. Okay. Dia kata write pseudocode algorithm to print a conversion table from mouse to kilometer. So maknanya you nak cari conversion daripada mouse ke kilometer. So dia kata the table ranges from 5 to 100. Maknanya you kena kira convert daripada 5 begin sampai 100. Okay. So maknanya you akan buat conversion ini. Okay. Daripada 5 sampai 100. Maknanya you akan ulang 95 kali. Betul? So, bila 95 kali, you ulang benda yang sama, okay, dia akan jadi looping. Ya, ataupun you nak panggil repetition pun boleh. Okay, faham? You ulang benda ni. You nak convert benda ini. Kalau you tak guna looping, maknanya you kena buat 95 kali. You kena tulis statement dia 95 kali. Tetapi menggunakan looping, you hanya buat satu statement. Okey, satu statement. You ulang dia 95 kali. Okey. Sebab itu, kalau kita nak kenal dia tu looping, dia buat tak banyak kali. So, kalau macam ini, kita tahu dia bermula daripada 5 dan dia berakhir daripada sampai 100. So, you boleh nampak bahawa itu adalah dia ulang banyak kali. Okey, boleh clear? Dapat? Sebab lepas ni bila soalan dalam exam dia tak susun dah sequence selection looping, dia jadi rojak persembur dah. Okey? Boleh? Right. Kita tengok soalan seterusnya. Dia kata to print all multiples of 5. Okay, between 1, maknanya ni mulalah, and 100. Ini ialah dia punya end dia. Okay. So, kamu boleh nampak. Dia akan buat 100 kali.
Okay. So bila dia buat 100 kali, automatically dia adalah soalan looping. Okay. Kau kena ingat dalam exam nanti dia tak beritahu kat kamu. Kamu kena identify. Sebab itu pentingnya ya faham. Okay. Kenapa kena kenal pasti dulu type of control structure itu. Okay. Right. Okay. Soalan yang ini. Okay. Di mana yang menunjukkan bahawa dia adalah looping? Beritahu kat cikgu seorang. Di mana The yang table menunjukkan bahawa? ranges from 34 to 400. Ranges from daripada sini dia mula dan di sini dia berakhir. So itu adalah looping. Okey. Seterusnya. Okey. Dia pula ni, dia duk ada sini. Suruh pin, sekali dia pin dia mabuk. Kat cikgu tak ada. Okey. Okey. Siapa ni mabuk? Okey. Alright. Soalan yang ini. Mana yang menunjukkan bahawa dia adalah looping? To read 100 numbers. To read 100 numbers. Maknanya ulang 100 kali. So, bila ulang 100 kali, dia akan jadi looping. Alright. Okay. Seterusnya, kalau tadi, okay, yang kita buat ini ialah counter control. Kenapa cikgu kata dia adalah counter control? Okay, macam mana kita tahu yang ini adalah counter control? You tengok ya, counter control ini, okay, counter control, okay, ialah kita tahu bila mula dan akhir. Okay. Ini yang penting. Okey. So, contohnya yang ini. Cikgu sebut tadi kan. Begin, end. So, ini adalah bukti nak menunjukkan bahawa dia adalah counter control. Okey. Yang seterusnya. Daripada 1 sampai 100. So, dia adalah counter control. Okey, counter control. Begitu juga dengan yang ini. Kita tahu dia bermula dengan 34 Allah. Okey, dan berakhir dengan 400. So dia adalah counter control juga. Ini 100 number. So maknanya bila kita input nanti, kita tahu kita akan masukkan 100 number. Okey, so dia jadi counter control juga. Ada counter yang control. Macam kamu lah. Dalam sehari berapa kali kamu boleh makan? 6 kali, 7 kali, 10 kali. Ada control. Ada orang yang dia tak pernah ada macam tetap. Okay, hari ni kadang dia makan 2 kali. Esok dia makan 3 kali. Sebab bergantung kepada ada orang dia makan dia ikut mood tau. Kalau mood dia baik, dia makan banyak. Ataupun ada orang kalau dia stres, dia makan banyak. Kalau dia happy, dia tak makan banyak. Okey. So, kalau yang ini, kita tahu dia bermula bila ataupun berapa jumlah bilangan yang dia akan iterate. Iterate tu maksudnya dia akan buat looping itu. Okey. Alright, kita tengok soalan seterusnya. Okay, dia kata write a pseudocode algorithm to read a sequence of numbers terminated by 0. Okay, terminated. Maknanya dia akan berhenti apabila orang tu input dia masuk nombor kosong. So kalau dalam soalan ini, kosong ini dikenali sebagai sentinel value. Okey.
Right? So, bila sentinel value, yang ini adalah sentinel punya looping. Sebab dia hanya akan berhenti apabila orang input kosong. Dia stop. Terminated tu makna dia stop. Tetapi untuk yang ini, dia akan ulang. Input data itu 100 kali. Tak kira lah markah itu berapa dia akan input. Kalau di input kosong pun tak kisah. Tetapi untuk yang ini, once a user masuk sahaja kosong, dia terus bawa keluar output. Ataupun dia terus buat calculation yang lain. Maknanya data itu tak di-input dah. Okay? Okay. Right. So kita tengok soalan seterusnya. Dia kata, draw the flowchart for a program that will obtain exam score from the user as long as the score is greater than or equal to 0. Maksud dia, selagi orang bawa masuk skor itu, skor, cikgu tulis skor, dia skor pada cikgu tak betul. Okay, skor greater or equal to 0, selagi itulah dia boleh input. Okay. Once orang tu input sahaja negatif 1, dia terus berhenti. Okay, maknanya looping itu akan berhenti. Alright? Boleh nampak tak dua-dua soalan ini? You all? Hello? You all? Boleh, Boleh, madam. madam. Boleh, madam. Sebab lepas ini kita akan masuk untuk sentinel. Okey. Mana tadi? Okey, habis dah. Okey, sekarang ni tengok soalan yang pertama. Okey, yang ini. Ni jenis apa? Sequence. Kenapa sequence? Sebab apa sequence? Satu condition, Satu condition? Dia ada condition? Tu perkataan Yeah. tak ada condition. A triangle. Nampak? So, dia adalah sequence. Okey. Soalan yang kedua. Selection. Okey. Apa jenis selection? Double selection. Single select. Double selection Double. ke single selection? Double. Kenapa double? Sebab dia ada dua triangle. Boleh jadi satu lagi besar atau lagi satu lagi besar. Adakah semestinya sebab dia ada dua triangle? Dia ada berapa condition, berapa action? Tengok. Berapa condition agak-agak? Two. Two condition? Ya, Ada dua condition? Two Ah. condition. Two condition, sure ke? Betul, sure. Betul. Sure. Soalan kata, which triangle has a larger area? Satu sahaja condition dia. Bukan satu boleh jadi lagi besar daripada dua ataupun dua lagi besar daripada satu, madam. Dua-dua ada message dia Dengar yang ni. lain, bukan? Okay. So, katalah triangle 1 greater than triangle 2, betul? Betul? So, kita kata kalau sini if, betul? Nampak tak? So, larger sama juga dengan apa? Larger sama dengan apa? Triangle 1, betul? Betul tak? Betul. Else, so siapa yang larger? T2, betul? Kalau sama, madam? Sekarang ni soalan tanya larger. Dia tak ada buat lagi. Kita buat dekat situ dulu. Okay? Right? Sekarang ni soalan kita nak tengok. Kalau you ada yang sama area smaller tu, itu dah jadi nested. Sekarang ni bergantung kepada soalan.
You dengar ni, bila soalan bagi, you jangan reka nak pergi buat nested ke, ikut suka hati. Tak ada. Mesti tengok pada soalan. Soalan sekarang kata, which triangle has a larger area? So maknanya output you hanya akan jadi T1 ataupun T2 sahaja. Okay. Dia tak kata kena cari has a larger and smaller. Kalau smaller itu dia akan ada dua jawapan lah. Dua jawapan. So dalam satu action itu akan ada dua output. Nampak tak? Okay. So yang ini ada satu condition saja dan dua action. Okay. So dia adalah double selection. Okay. Right? Okay, tengok yang ketiga. Yang ketiga tu apa type of control structure? You all? Looping. Ha? Looping. Looping. Kenapa looping? Looping. 200 Pasal triangles. triangle. 200. So dia adalah counter control ke sentinel control? Counter control, sentinel control? Counter. Kenapa counter? Counter. Dia bagi 200. 200. Okey. So dia jadi counter control punya looping. Sebab kita tahu 200. Ya? Okey. Kecuali kalau dia kata dia bagi sentinel value. Tengok. Kalau soalan bagi sentinel value, okey. Barulah dia jadi sentinel control. Sentinel value ni kadang-kadang dia kosong, kadang dia bubuh 9, kadang dia bubuh -1. Ya. So macam itulah selalunya. Ya. So kamu tengok. Kalau dia ada sentinel value, itu adalah sentinel punya looping. Ya. Otherwise, kalau kita macam soalan ini, dia beritahu memang ada 200, so dia adalah counter control punya looping. Okay. Rasa lepas ni terus bengong. Wah ni aku rasa. Alright, boleh. Setakat ini dah boleh dah kenal pasti. Tengok soalan dia ni selection ke, looping ke, sequence ke, boleh dah? Boleh dah? Okay. So kita masuk ke bahagian problem analysis. Okay. So problem analysis yang kita nak buat IPO. So kita tahu ini adalah sequence. Okay. So kita ada I, kita ada proses, kita ada output. Setiap kali buat IPO, dia mesti bermula dengan output. Macam mana kita nak kenal itu adalah output? Tengok dalam soalan, cari perkataan, maknanya apa sahaja noun yang selepas perkataan display ke, print ke, ataupun kadang-kadang dia kata calculate itu juga, okay, menunjukkan itu adalah output. Kalau macam yang ini, you tak perlu tulis area of a parallelogram. Tak perlu. Tulis sahaja area. Tulis sahaja area. Cukup. Tak perlu nak tulis panjang-panjang sampai ke Sabah, ke Sarawak, sampai Indonesia nama variable name dia. Okey. Kemudian, kita dah ada output. Nak cari area of parallelogram ini, kita nak cari. Apa yang kita kena tahu supaya kita nak kira area ni kita tahu? Apa yang kita kena tahu? Ataupun apa yang kita perlu? Okay, nak boleh kira area. So, dalam soalan dia dah bagi formula. Area equals to base darab height. So, maksudnya kita perlukan base, kita perlukan height untuk nak mendapatkan nilai area. So, maksudnya kita kena, kita kena masuk base dengan height. Okay. Alright. So, dia punya proses.
to calculate area of a parallelogram. Okay. Based on base and height. Okay, tengok ya. Sentiasa mula to calculate. Kalau tak nak tulis to calculate, to compute. Ubah perkataan lain. Ataupun to find. Okay, boleh juga. Ubah sahaja perkataan itu. Alright, tengok. Yang ini, control structure dia ialah sequence. Dan bagaimana kita tulis proses, bagaimana kita tulis output dan juga input dia. Okay. Terusnya. Dia kata write pseudocode that prompt the user to enter the coordinate of 2 points. Okay. And then calculate the straight distance. Tadi cikgu katakan. Straight distance. Okay. So, tak payahlah bubuh straight distance. Ambil je perkataan distance. Okay. The required formula. Okay. Dia bagi D dekat sini. Dan ini adalah dia punya input dia. Kalau kamu guna distance di sini. Okay. Boleh juga. Ataupun kalau kamu nak guna D yang dia bagi pun boleh. Okey. Selalunya lah. Okey. Kadang-kadang ada masa marking lah. Okey. Dia kata kita dah bagi dah variable D. Okey. Ada pemeriksa dia very strict. Dia kata kita kena guna yang diberi. Maknanya ini adalah formula yang diberi. Okey. Right. Pada cikgu ya, tak kisah you guna apa pun ya. Formula dia bagi asalkan you konsisten. Yang tak boleh ubah ialah bila dalam soalan, nanti kita akan tengok ya, dalam soalan kalau dia bagi variable name. Okey, cikgu tulis ya, kalau dalam soalan okey, diberi variable name, kita mesti guna dia. Okay, nanti kita tengok kok ada soalan ya. Kita mesti guna. Kalau tak ada minggu depan cikgu tunjuk. Kita mesti guna variable name itu. Okay. Right? So macam yang ini, you nak guna ke tak guna ke, boleh sahaja. Tak ada masalah. Ya? Okay. So kita tahu input dia ada berapa? So ada X1, X2, Y1, Y2. Ya? Sebab yang ini yang diperlukan untuk kita nak dapat D ini. Okay? So itu adalah input dia. Okay. So proses dia ialah to calculate ataupun to compute distance, okay, between 2 points, okay, 2 points based on, okay, based on the coordinates. Tak perlulah sebut X1, X2, Y1, Y2 tu tak perlu. Sebab benda ni dipanggil koordinat ni semua dipanggil koordinat. Ya? Okey. Boleh? Boleh so far? You all? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh. Okey. Boleh, madam. Okey, seterusnya. Soalan kata, okay, draw a flowchart that prompts the user to enter a price. Okay. Lagi satu, macam mana nak kena input? Dia ada perkataan enter, dia ada perkataan read, dia ada input, dia ada perkataan get dalam problem statement itu. Okay.
And discount offered as a percentage on a scale of ini. Calculate and display new price. Okay, so ini kita tahu sequence IPO. So ini adalah new price. Okay. Untuk IPO, tak kisah lagi kalau kita letak space in between dia. Sebab nanti bila coding, kita akan betulkan. Don't worry. You boleh tulis, ada orang boleh tulis underscore price, tak kisah. Apa pun you nak bubuh, boleh. You nak tambah new price sini pun boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, so input dia dah kata enter price dengan discount. So maknanya you kena input lah. So di sini price dengan discount. Okay. So yang ini ialah, okay, kita kata apa? To compute new price, okay, based on price and discount. Okay. Alright. Okay. Yang ni pula kita tengok. Okay. Dia punya output, dia kata into write pseudocode to convert entered number of days. Okay, into years, month and days. Okay, so jawapan dia akan ada year, month, days. Okay. Cikgu nak beritahu nak, bila kita menggunakan koma dalam IPO, itu bermaksud semua output itu keluar. Okay, yang ni pun masih confused lagi, ramai lagi. Okay, alright. So input dia apa? Day. Ya, days. Proses dia apa? Okay. Okay, to convert days into years. Okay. Ataupun you boleh kata bolehlah juga years, months and days. Ya. Okay. Ataupun kalau you nak bubuh to compute years, months and days, based on days. Okay, kalau tak pandai bahasa Inggeris, tulis yang mudah saja. Tak usah payah tulis yang complicated. Asalkan orang nampak proses itu. Ya. Sebab proses dalam IPO lah yang akan membantu kamu untuk menulis dalam pseudocode ataupun flowchart. Ataupun kita kata dalam proses itulah nak menunjuk formula yang mana yang kamu nak gunakan dalam pseudocode dan juga flowchart. Lagi satu kena ingat ya, dalam IPO kita tidak ada formula. Ya, kita tidak tulis formula dalam IPO. Ya, yang kita tulis formula ialah dalam pseudocode dan juga dalam flowchart dan juga dalam coding. Ya, so ingat dalam kepala. IPO tidak ada formula. Ya, tidak ada formula. Okay, alright. Ini dia kata write an algorithm in pseudocode that will read the time. Okay, we read the time. So kita tahu perkataan read, so itu adalah input. So if the time is 12, so ini kita tahu ini adalah condition dia. Dan ini adalah output. Dia dah beritahu dah kan kat kamu. Okay. Alright, so kita tahu ini adalah single selection. So kita tahu output dia ialah lunchtime.
Oleh kerana dia adalah single selection, kita kena tulis or no output. Okay? Sebab kita ada action satu sahaja. Okay? So, kalau dia pukul 12, dia nak tentukan dia lunch time. So, dia punya input kita dah tahu dah dekat sini. Ialah time. Okay? Alright. Proses dia ialah bila soalan selection, dia mesti bermula dengan to determine. Okay? To determine. Okay. The output. Okay. Based on time. Okay. Itu satu jawapan. Okay. Lagi satu boleh juga you kata. To determine. Okay. Whether the time is 12 or not. Pun boleh juga. Okay. Right. Sebab kita nak tentukan adakah dia pukul 12 ataupun tidak. So kalau pukul 12 output dia lunch time. So terpulang kamu nak pilih yang ini ke kamu nak pilih yang ini. Dua-dua boleh diterima. Okay. Right. Tapi kalau nak mudah tulis yang ini je lah. Ya, to determine the output. Maknanya output dia bergantung kepada masa. Okay. Right. Boleh. Ya. So tengok ya. Bila single selection. Macam mana output dia. Kita tulis. Okay. Right. Seterusnya. Okay. That will read. Nampak? Read a number. Okay. If the number is greater than 50, add 20 to the number. Okay. Output the number. Okay. Kita tahu ini ialah single selection. Okay. Okay. Output dia apa? Ialah output the number. So kita tahu ialah number. Ataupun or no output. No output. Okay. Input kita dah tahu. Ialah number. Okay. Alright. Proses dia ialah. Okay. To determine. Okay. The output. Based on number. Okay. Apa sahaja output itu bergantung kepada number itu. Okay. Ataupun tadi, kalau kamu nak kata to determine, okay, whether the number is greater than 50 or not. Pun boleh juga. Boleh juga. So, salah satu. Yang mana satu kamu nak pilih. Okay. Alright. Okay. Yang ini pun sama juga ya. Cikgu laju sikit. Alright. Yang ini pun okay. Right. Yang ini, tengok ya. Dia kata that display the lowest and highest of two integers entered by the user. So, yang ini dia boleh jadi, dia akan jadi double selection. Ya. Okay. Alright. So, IPO dia. Okay. Output dia akan jadi lowest dengan highest. Nampak cikgu guna koma di sini? Ya. So jawapan dia either one lah. Either one. Dua-dua lah. Lowest ataupun highest.
Okay, so input dia ialah kerana ada two integers. So ada 2 number. So you tulislah num1, num2. Cuba elakkan, ya, jangan gunakan perkataan integer, jangan guna nah. Okay, right. So proses dia ialah to determine the lowest and highest based on two numbers. Two numbers. Entered by the user tu tak perlulah. Okay. Ataupun kalau tak nak kata, ibu boleh based on two integers. Tapi kalau number pun tak ada masalah. Alright. Boleh? Boleh? Yol? Hello? Boleh. Boleh, madam. Okay, madam. Madam. Alright. We read A. Okay. Otherwise, multiple. Okay. Ini ialah double selection. Ya. Okay. So, input, process, output. So, dia kata output dia, tengok ya, output dia hanyalah ada A sahaja. Okay. Input dia read A. Sebab tu cikgu kata, dia tidak ada ketetapan dia, ya. Output itu bergantung kepada problem statement. Tetapi kalau kamu tengok, untuk yang single selection, mesti ada no output. Tetapi kalau untuk double selection, dia tidak ada no output. You all kena baca soalan itu. Ya, you all kena baca soalan. Okay. So, A. So, dia punya apa? To determine. Okay. The output based on A. Ya. Bergantung kepada A. Ya. Right. Seterusnya. Okay. So, sekarang yang ini kita tahu bahawa dia adalah double selection. Okay. Tengok ya. Yang ini satu sahaja output dia. Maknanya, kalau yes pun dia keluar A, kalau B pun dia keluar A. Kenapa? Kalau A yang pertama, kita kata dia tolak subtract 80 from A. So, maknanya A sama dengan A tolak 80. Ataupun kalau dia kata otherwise, so dia jadi A equals to A darab dengan 3. Nampak? So, output dia still juga A. Nampak? Sini. Boleh? You all? Boleh. Okay. Boleh, madam. Okay. Tengok yang ni pula. Dia kata will accept the age and display the message. You can now get a driving license if you are over 17. Kalau tidak, yang ini jawapan. Okay. So, kita tahu output yang ini mesti ada salah satu. So, yang ini you can now get a driver's license. Okay. Right. Jangan lupa quote-quote. Oh, dia salah satu. Ingat cikgu kata dia ambil satu action saja. You are not. Dan lagi satu ya, cikgu pesan. Bila you tulis, you ikut exactly macam mana dia tulis. Kalau huruf besar, huruf besar. Kalau dia huruf kecil, huruf kecil. So, bila kita berbohong, maknanya dia akan keluar jawapan salah satu. Bukan dua-dua. Kalau yang ini maknanya kalau true pun dia keluar A, kalau B pun keluar A, bergantung kepada pengiraan yang ini. Nampak? Okay. You kena clear yang tu ya. Okay. So input dia dah kata dah accept. Nampak tadi cikgu kata keyword dia accept? Accept age. Okay. So proses dia to determine the output based on
H. Okay, ataupun you nak kata to determine, okay, whether H is over 17 or not. Okay, macam tu pun boleh juga. Okay, so yang mana-mana pun boleh. Okay, seterusnya. Okay, cikgu laju sikit. Alright, yang ni. Okay, set. Alright, yang ni kita tengok. Dia kata that request the user to input. Nampak kata input birth year. Okay. Subtract this from the current year. If the result is to over 25, output yang ini. Okay. If age between 13 dengan ini, I am still teenager. Kalau anda display yang ini. Okay, kita tahu bahawa dia adalah nested punya selection. Okay. So output dia, you akan tengok. Dia mula-mula dia I am an adult. Or I am still a teenager. Okay. Or I am still a child. Okay, nampak ni or? Maknanya salah satu sahaja yang akan keluar. Okay, salah satu sahaja. Okay. Alright. So input dia beritahu situ. Birth year. Okay, dengan current year. Okay. Yang ini ialah to determine, okay, the output based on age. Based on apa? Based on, okay, birth year. Birth year and current year. Okay, current year. Okay. Right? Okay. You all kalau ada soalan tanya terus nak. Takut cikgu tak ini nak. Okay. Kalau input, kalau proses tu macam ambil dekat input macam tu. Kita akan ambil yang dalam input punya. Maknanya yang base tu, base itu kita refer kepada yang input. Tetapi dalam proses itu, kita eja penuh lah. Janganlah kalau kata kita eja pendek dekat input ni kan. Dekat sini sebut betul-betul. Macam contohnya katalah cikgu bagi macam ni. Okay. Cikgu bubuh be year saja ya. Okay. Katalah input cikgu be year dengan current year. Okay. Dalam proses, cikgu tulis penuh lah birth year dengan current year. Cikgu tak tulis lah be year dengan see year ni. Faham tak? You all? Kita tak mau tulis singkatan. Dalam proses. Sebab ada orang kadang-kadang dalam proses dia pergi tulis pula singkatan. Okay, boleh? Okay. Boleh. Alright, seterusnya. Dia kata an acute angle is less than 90 degrees. Okay. Obtuse angle macam ini. Right angle macam ini. Using this information, write pseudocode that accept an angle. Okay, so ini kita tahu bahawa nested selection. Selection. Okay. That accept angle. Okay, in degrees and display the type of angle corresponding to the degrees entered. So sekarang dia tak cerita pun, you kena tulis apa. Okay, so maksudnya sekarang, okay, type of angle. So maknanya you kena buat claw message lah. You buat claw message. Okay, so process, output. So output yang pertama ialah acute angle. Okay, so you tulislah sini acute angle. Maknanya itu yang you nak output nanti, message dia. Or, yang kedua ialah obtuse angle. Okay.
Or, apa lagi? Ni right angle. Okay. Right angle. Right. So, input dia apa? Dia dah khabar dah angle sini. Tak payahlah in degrees. Tulis je angle. Okay. Alright. So, di sini ialah to determine, okay, the type of angle based on, okay, angle based on angle. Ya. Yeah? Based on an angle. Alright? Boleh? Ramai lagi nak masuk. Cikgu nak buat macam mana? Cikgu ingatkan tak ramai minggu ni. Tak apa, minggu depan kita buat live. Duduk kat YouTube non. Okey? Ada soalan nak tanya? Setakat ini okey? Boleh, ya orang? Okey. Okey. Okay, medium. Okey. Alright. Okay, madam. Alright. Seterusnya. Yang ini ialah tadi kita dah kenal pasti bahawa dia adalah nested selection, ya. Okey. Slide sebelum ni. Okey, Tak ada. Sekejap saya nak screenshot. Okay. Sorry lah tulisan cikgu teruk. Tak apa madam. Thank you madam. Okey. Okey. Ini ialah nested punya selection. Okey, dia kata from the user to enter. Enter tu dah nampak dah, itu adalah input. And write a negative number has been entered kalau number negative. Okey, kalau number 0. Okey, kalau number positif. Right, so I, P, O. So output dia ambil lah, dia dah bagi dah kan. A negative number has been entered. Okay. Or 0 has been entered. Okay. Or a positive number has been entered. Okay. Nampak ni, oh. Salah satu. So, input kita dah tahu dah. Apa dia input? Dia dah beritahu kat atas tu enter kan. So, number. Okay. Yang ini, right? To determine. Okay. Oh, ish. Okay, to determine. Lalu tersilap. Whether, okay, the number, okay, is positive, negative, or 0. Okay. Alright. Ataupun you nak kata to determine the output, okay, based on number. Pun boleh juga. Ya. Terpulang pada kamu. Ya, yang mana satu kamu nak tulis. Tak ada masalah. As long as proses itu clear. Maknanya bila kamu nak buat pseudocode flowchart nanti kamu nampak dah. Right? Okay? Okay, so kita tengok. Okay, kita tengok soalan ini. So kita tahu bahawa ini ialah counter control punya looping. Okay, sebab apa? Dia bermula 5 dan dia berakhir 100. Okay, so maknanya dia punya sini mouse ini ialah dia punya Madam nak tanya. Kenapa try to avoid using integer madam? Saya takut nanti you all bila you all guna perkataan integer tu, okay, nanti kan you all tend to guna, you all nak ringkaskan you all guna int. Int ialah apa? Reserve word kan? Ya. Betul tak? Int ialah reserve word ya? Ataupun Java keyword.
Maksud dia bila kita dalam Java kan data type dia ada berapa jenis. Ya, primitive data type dia ada int, double yang kita belajar nak. Char. Betul. Boolean satu lagi. Okay. So cikgu tak nak you all guna integer tu. Nanti kan you all, the tendency of you all nak buat singkatan int tu akan berlaku. Sebab yang ini dia akan jadi error. Dia akan keluar, error apa dia akan keluar? Kalau kita guna int? Apa jenis error dia akan keluar? Hello? Kalau kita guna int Tak sebagai tahu madam variable sebab name. PDT. Oh, Logic your error, PDT. logic error. Oh, okey. PUO tak belajar ke? Oh, dia akan keluar syntax error. Syntax error tu maksud dia macam ni. You tulis bahasa Inggeris, grammar salah. Okey. Dalam dalam programming, kalau kita tidak menggunakan grammar yang betul, dia akan keluar syntax error, kita kata. Syntax error. Okey. Yang ini kalau kita salah grammar. Okey. Lagi satu, kita ada logic error. Okey. Logic error itu maksud dia kita tulis compiler tak beritahu error. Okey. Syntax error ni compiler beritahu. Ya? Logic error ni compiler tak beritahu. Tetapi dia bukan output yang kita nak. Bukan output sebenarnya. Okay. Contohnya macam ni. Katalah soalan suruh kira average. Korang tak kira average, kau kira benda lain. Output dapat, tapi bukan output yang sebenarnya. Okey? Lagi satu ialah runtime error. Ya, runtime error itu ialah apabila ada dalam program you tu, you bahagikan benda dengan kosong. Ataupun komputer tak boleh, komputer dia tak boleh compile kamu punya pengiraan itu. Ya, komputer tak boleh compile. Dia tak boleh compile. Contohnya tu yang cikgu kata dia bahagi dengan kosong. Ada yang kamu kira kamu bahagi dengan kosong, dia keluar runtime. Ya, runtime error. Ya, so berhati-hati yang itu. Ya, so elakkan guna perkataan integer ini. Ya, banyak lagi variable name yang lain. Ya, okey. So IPO tadi kita dah tahu. Cikgu jawab dah soalan kamu? Thank you madam. Okey. Alright. So dia kata daripada 5 sampai 100. So kita punya, dia kata from miles to kilometers. Okey. So maknanya daripada mile, okey, maknanya input kita ialah miles lah kan? Okey. So output kita adalah kilometer. So bubuh je lah. Ringkas tak apa. So yang ini ialah mile. Okey. So kita kata apa? To convert. Okay, miles. Okay. To kilometers. Okay. Okay. In ranges. Okay, from 5 to 100 miles. Okay, in steps of 5. Okay. Right. Okay, so dia bergantung kepada soalan. Ya? Okay, boleh ya? Right. Seterusnya. To print all multiples of 5. Multiples of 5 ni maksud dia, okay. So kalau multiples of 5 between 1 and 100 ini, maksudnya dia akan mula 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Maksud dia increment sini 5, 5, 5, 5. Itu yang dimaksudkan dengan multiples of 5. Ya. So multiples of 5. Ya. Okay. So type of control structure still juga counter control ya. So IPO dia apa? So IPO dia output dia apa? Kalau kamu nak tulis dia adalah multiple, tulis je lah multiple. Kalau kamu nak tulis nama lain pun boleh juga. Okay, so yang ini ialah number. Okay. Right. So proses dia ialah to display all multiples of 5 between 1 and 100. Okay. Alright, boleh? Right, seterusnya. Okay, yang ini tak apa cikgu pergi ke sini. Okay, yang ini kita tengok ya. Okay, macam mana nak tulis dia? Okay, yang ini elastik juga counter control. Kenapa? Sini 100 number. Okay, so sini ni. Okay. Alright, so IPO dia. Output dia ialah, dia kata to find sum. Okay, so sum. Input dia ialah number. Okay. So, dia punya proses ialah to calculate sum of 100 numbers. To calculate the sum of 100 numbers. To calculate the sum of 100 numbers. Okay. Nampak tak cara dia? Sebab tu cikgu kata dalam programming ini ataupun dalam problem solving ini, you kena banyak buat latihan. Ya, the more you buat banyak, the more you akan nampak. Ya, dia macam matematik juga. Ya, kalau matematik lagi banyak you buat soalan, lagi mudah you nak jawab. Yang menjadi masalah tu, you tak faham konsep. So di sini you kena faham konsep. Macam tadi, berapa konsep yang kita dah belajar. Okay, kita kata bila nak buat problem analysis, perkara pertama yang kita kena buat ialah kita kena kenal pasti dulu type of control structure. Once kita dah tahu control structure yang apa, barulah kita boleh buat IPO. Sebab dalam IPO ditentukan oleh type of control structure itu. Okay, right. Okay. So yang ini kita tahu tadi dia adalah sentinel control ya, sentinel looping ya, sentinel control looping ya. Okay, so dia kata write a pseudocode to read a sequence of numbers, to read, nampak, terminated by 0. So ini adalah sentinel value dia. Kosong tu ya, kosong tu adalah sentinel value. And print dia sum. Okay. So, process output. So, output dia adalah sum. Input dia adalah number. Okay. So, you kata to calculate sum of numbers terminated by 0. Ya, to calculate sum of numbers terminated by 0. Ya. Okay, so penting kena sebut ini. Ya. To calculate sum of numbers terminated by 0. Right, boleh ya, nampak ya beza. Yang ini kita sebut 100 number. Yang ini kena sebut dia punya
sentinel value dia. Okay. Kita akan sebut sentinel value dia berapa. Ya. Okay. Seterusnya. Draw the flowchart for a program that will attain exam score. Exam score. Okay. From the user as long as the score is greater than or equal to 0. So maksud dia sekarang, inilah dia as long as number ini lebih besar ataupun sama dengan kosong. Ya, saya. Boleh patah balik tak sekejap dekat sentinel value tadi tu? Okey. Thank you, Dah, madam. you nak capture ke? Ah, Okey. Alright. So maknanya skor dia lebih besar atau sama dengan kosong. Okey. So kita kata di sini kalau kita tulis dia jadi while score greater ini dia akan kira betul. Faham tak jawab soalan dia? Dia kata that will obtain exam score from the user as long as the score is greater than or equal to 0. So ini adalah dia punya, orang kata dia punya condition itu. Alright. So maksudnya apa-apa skor yang lebih kecil daripada kosong, kita punya program akan terminate. Okay, maksudnya kalau kata kita input -1, -2, so dia akan terminate. Okay, so maknanya kita tak tahu berapa kali dia. Kita tahu tak berapa kali kita akan input ini? Kita tahu tak? Okay, so kalau nak senang kita kata sentinel punya looping ini, kita tak tahu. Ya, kita tak tahu berapa kali dia looping. Ya. Untuk counter control tadi kita tahu. Okey. So sekarang inilah yang kita kata dia punya sentinel value dia. Selagi dia lebih besar ataupun sama dengan kosong, selagi itulah looping itu akan berpusing. Okey. So IPO dia, output dia ialah, dia kata apa? Determine whether the score is passing or failing and output appropriate message. Okay, so kita kata passing, yang ini or fail. Okay, right. So input dia ialah score. Proses dia ialah to determine the output based on scores. Based on scores. Alright? Boleh? Boleh you all? Ni dah bengong dah ke apa? Boleh, madam. Boleh, madam. Sebab kita tak masuk lagi bahagian sentinel. Cuma cikgu nak beritahu siap-siap lah. Okay? Bila kita sampai sentinel nanti, you dah boleh kenal pasti. Problem statement itu adalah sentinel ataupun counter control. Ya, sebab counter control pun ada beberapa lapis lah yang kita nak buat. Ya, okay. Alright, seterusnya. Okay, yang ini kita tahu bahawa dia kata will calculate and print the age of 10 person. Counter control, sentinel control. Beritahu kat cikgu. Counter control atau sentinel control? counter control. Kenapa counter control? Sebab kita tahu Sebab nak apa? buat berapa kali. Kita tahu 10 orang. So dia jadi counter control. Okay, so output dia. Okay, dia kata if the age of the person is above 55, okay,
then the program will print retired. Otherwise, the program will print still working. So ini yang dikatakan dalam looping ada selection. Dia ada double selection. Nampak tak? Dia dah start nak pening dah ni. Okay, ada looping, dalam looping ada double selection. Okay, so output dia either retired or still working. Okay, right? Input dia ialah age. Okay, yang ini to determine to determine the output, based on 10 persons each. Output dia berdasarkan kepada 10 orang punya umur. Ya. Alright. Okay, boleh? Right. Ada soalan nak tanya? Pening ke apa? Tak apa, minggu depan kita buat pseudocode pula. Okay. Ada soalan yang you nak tanya? Ni senyap semua ni. Hello. Sudah terang lagi bersuluk, Tak ada madam. Okay. Semua okey, Alright. madam. Semua clear, alhamdulillah. Okay. So, kalau itu adalah slide yang terakhir tadi. So, cikgu nak minta tolonglah. Tolong isi borang penilaian ini. Dan you all bagi beritahu cikgu apa yang you all nak, apa yang you all tak faham. So that the coming one nanti cikgu akan bantu you all. Cikgu akan buat berdasarkan apa yang you all lemah, apa yang you all tak nampak. Supaya kita boleh perbaiki sama-sama. Sebab kalau dalam kelas kadang-kadang tak sempat. So kalau hari ini kita ada 2 jam, so kita boleh tengok. Nanti dah minggu dekat exam nanti kita akan buat soalan pasir. Kita buat sama-sama soalan pasir. So cikgu minta you all buat borang penilaian ni. You all dah ambil dah? Okay, tolong buat ya. Kalau yang ada phone tu boleh scan terus ya. Tolong buat. Supaya cikgu boleh tengok respon kamu. Dan apa yang you all nak, kehendak you all, cikgu boleh buat berdasarkan kepada kehendak you all itu. Okay. So kalau tak ada Madam apa-apa. nak tanya, Apa dia? Ya. kenapa pakai diamond? Diamond tu apa? Diamond apa bang oi? Yang masa awal-awal tu yang nested selection dengan double kan kita pecah 2 kan. Yang kita kena pakai bentuk diamond tu. Sekejap ya. Sekejap ya, cikgu tunjuk. Yang mana? Yang ini? Yang ni ke apa? Yang ni madam. Okay. Dia selection dalam diamond ini ialah if kan. Bila kita buat if kan. If katalah age greater than 40 kan. Okay. Yang age greater than 40 tu duduk dalam diamond. Okay. Yang ini untuk while ini, while pula untuk repetition ini, yang duduk dalam diamond ni ialah kita kata macam tadi, while age greater than, bukan age lah, kita kata while, okay, number greater than 100. So dia duduk dalam ni lah. Okay. Tak, cikgu ambil soalan, cikgu tunjuk kat kamu ya. Okay, kejap ya. Ada satu soalan kita tu tadi. Saya cikgu ambil, double selection. Cikgu ambil soalan ni ya.
Sekejap ya. Pemadam je cikgu padam. Ya, cikgu padam tunjuk ya. Kita ambil soalan ini ya. You akan tengok ya. Okay. So, sini ya. Katalah, dia kata that will read if A is greater than 200. So, maksud dia diamond ini ialah okay. So, kita akan kata dalam flowchart ni ya. Apa pula dah tak keluar pula dah. Okay. Right. So, dalam ini ialah A greater than. Okay. So, di atas ini kita adalah read dia kan. So, sini ada read atas tu. Okay. So, yang ini kalau dia greater than 200, dia akan buat apa? So, yes. Dia akan buat subtract 80 from A. So, A equals to A tolak 80. So, kalau no, dia buat apa? Kalau no, dia akan buat A equals to A darab 3. Sorry. Ni kena buat ini nah. Guna okay. Okay. So, dia darab. Okay, darab. Ya Allah. Okay, darab 3. Apa cikgu punya ni? Betul dah lah cikgu pilih. Okay. Darab 3. La ilaha illallah. Dah dia tak nak keluar pula dah. Cik Yon. Okay. Darab 3. Okay. Darab 3. Okay. Tetapi untuk yang ini tadi, okay, cikgu tunjuk yang looping tu ya. Okay, looping saya ada pilihan tu kejap tadi. Yang ni. Okay, start cikgu buat masuk satu, mana tadi? Okay, yang ni. Okay, sekejap ya. Okay, start. Pemadam. Okay, so yang ni. Okay, cikgu buat dari atas lah. Okay, so untuk yang ini dia kata kalau selagi markah itu greater or equal to 0, dah tak keluar apa dah. Dia kata greater or equal to 0, ya rapi input dia. Okay, selagi ini lebih besar daripada 0. Okay ni. Okay. So, apa yang ada dalam diamond, so mula dia baca lah. Apa dia? Okay, dia read dulu score ya. Cikgu tunjuk nah. Okay, ini ialah untuk looping. Okay. So, selagi score itu, okay, score mana? Greater than equal to 0. Okay, score greater or equal to 0. Oh, dia yes. Dia check lah. Okay. Dia check apa? Passing mark pula. Ya? Okay. So, dia ada diamond lagi satu sini. Okay. Diamond yang ini ialah score greater or equal to 60. So, kalau yes, dia kata pass lah kat sini. So, kalau no, dia keluar fail lah dekat sini. Nampak tak? So, yang ini ialah while punya. Yang ini ialah if punya. Nampak tak? Boleh tak? Beza? Sebab diamond tu ialah untuk condition. Boleh, Madam. Tadi kan kita bincang pasal ada berapa condition kan? So itulah guna dia punya diamond tu. Diamond tu nak menentukan, nak buat decision. Ya, yang mana satu decision dia. Okay? Right? So kita tengok yang akhir punya. Okay. Sekejap ya. Tak, Madam, kayaknya diamond tu kita boleh buat pilihan lah. Pilihan untuk pilihan lah. Condition. Ya, condition.
Tadi kita sebut kan, ada berapa condition, ada berapa action kan. Condition itu duduk dalam diamond. Alright, madam. Okay. So cikgu suruh nak suruh you all highlight yang ini ni apa. Okay. First step is always the hardest. Apa hampa buat ya, memang benda yang mula-mula memang susah. But the more you buat, the more ini akan lebih mudah. Begitu juga yang ini nah. Usah direnung letihnya berusaha. Okay. So tapi renunglah manisnya kejayaan. Because tak ada orang yang dalam dunia ni tak usaha dia boleh berjaya. Macam contoh paling senang lah, kamu duduk-duduk saja-saja, tiba-tiba nasi datang terbang kat kamu, tak ada lah. Kamu kena pergi kafe, kamu kalau nak masak Maggi, kamu kena panas kayak, kamu kena masak Maggi, betul tak? Takkan tiba-tiba kamu duduk di atas katil, datang makanan. Okay, so kena usaha. Okay, walaupun COVID tak COVID, kamu kena usaha. Okay, because this is your future. Ya. Apa sahaja masa depan kamu bergantung kepada kamu. Masa depan yang macam mana kamu nak bergantung kepada kamu juga. Okay, kalau kamu rasa kamu nak masa depan yang cerah, so pilihan di tangan kamu. Ya, cuma satu je saya nasihat. Apa saja yang kamu buat, kamu menipu pensyarah ke, kamu menipu mak bapak ke, kamu kena ingat ya, Allah sentiasa ada bersama dengan kamu. Kalau kamu tipu saya, Allah tahu. Ya, saya tak tahu, Allah tahu. So kena ingat, usaha kena ada. Usaha dan lepas usaha tawakal lah. Begitu juga saya rasa kalau agama yang lain pun. Ya, dia punya Tuhan pun macam tu. Kami orang Islam lagi lah. Ya, Allah sentiasa di sisi kamu. Kalau kamu usaha, itulah yang kamu dapat. Macam kamu lah. Takkan kamu tak tanam tembikai, tiba-tiba ada tembikai dekat tanah kamu. Mestilah orang kata apa yang kamu tanam, itulah yang kamu dapat. Okay. So ada soalan lagi, kita jumpa lagi minggu depan. So cikgu tengok respon kamu yang dalam ini. So kalau ada apa-apa lagi yang kamu nak saya terangkan dalam program minggu depan. So minggu depan nanti cikgu akan beritahu dia punya link ya. So cikgu ingat nanti kita akan masuk ke dalam YouTube lah. Ya, supaya ramai lagi boleh join. Ya. Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Thank you, Okey, madam. jumpa minggu depan. Okay, madam. Okey, alright. Thank you, madam. Okey. Thank you, madam. Alright. Okey.